Was-was ini apa asal maknanya tuan-puan? Was-was ini tuan-puan adalah umpama self-talk, iaitu bercakap dalam diri kita. Diri kita berfikir, mengatakan sesuatu dalam diri kita. Itu adalah was-was. Itu orang Melayu tuan-puan, kadang-kadang was-was ni tuan-puan orang ragu-ragu. Ya, sebenarnya ragu-ragu itu nama dia syak ataupun taradud, ya. Orang tu ragu-ragu. Was-was sebenarnya adalah bisikan syaitan ataupun self-talk tadi itu. Kita cakap dengan diri kita sendiri. Biasa self-talk itu daripada syaitan. Self-talk yang negatif tuan-puan. Dia akan datangkan itu. Jauhi asbab-asbabnya. Tuan-puan, ada beberapa punca was-was ni tuan-puan. Satu adalah berpunca daripada kita kurang ilmu. Terutama ilmu agama, ya. Belajar ilmu agama ni tuan-puan, di antara kelebihannya kita tahu batasan-batasan. Ada had-had yang mana kita dengan mengetahui batasan tersebut, kita bertindak ikut batasan tadi itu. Ada orang kadang-kadang tuan-puan dia melepasi batasan tersebut. Contohnya orang-orang yang was-was ini. Kita boleh memikirkan sesuatu tuan-puan, tetapi dalam solat pikiran itu tak boleh ada. So kita kena tantas, kita kena buang dia. Jangan layan. Yang tak tahu batasan itu tuan-puan, dia layanlah pikiran tersebut. Di luar solat dia layan, di dalam solat lagilah tuan-puan. Biasanya tuan-puan syaitan ni sangat dahsyat tipu daya tuan-puan. Di luar solat tuan-puan tak ingat benda yang tuan-puan nak buat. Benda penting yang tuan-puan perlu lakukan itu tuan-puan tak ingat. Masa solat tuan-puan coming. Berduyun-duyun tuan-puan. Banyak benda. Ini aku kena buat, ini aku kena buat, ini kena buat. Oh, ini kan bagus, ini kan bagus. Tuan-puan bercakap dengan diri tuan-puan, ketahuilah behind this thinking tuan-puan, this talk tuan-puan adalah syaitan yang datang pada kita membisikkan perkara-perkara yang tak patut kita fikirkan. Dalam solat tuan-puan, yang perlu kita fikirkan adalah kebesaran Allah. Yang kita perlu fikirkan adalah ayat-ayat yang kita baca, kita kaitkan dengan diri kita, kita ambil pengajaran dan pelajaran daripadanya. Yang di luar daripada solat tersebut, kita kena buang, kita kena stop, kita kena hentikan, tak payah layan. Jadi batasan ni kena ingat ni. Kalau kita ada panduan ilmu ni tuan-puan, maka kita kenal batasan-batasan ni. Kita akan mudah untuk mengetepikan. Ustaz tak ada ke kena was-wasnya tu? Ada. Tapi tuan-puan dia cuba tepis, kan? Sebagaimana kita ada peringkat khusyuk kita tuan-puan ada baca tak sebelum ni? Ada tuan-puan dengar kan? Ada khusyuk yang mana orang tu khusyuk dia umpama dalam perang, dalam solat tersebut. Umpama berperang, jihad, kan? Melawan self-talk tadi tu, melawan bisikan-bisikan tadi, ya. So tuan-puan kasihkan kurang ilmu. Dan yang kedua adalah iaitu lemah iman. Ilmu biasanya berkaitan dengan iman. Dan yang ketiga tuan-puan melayan fikiran tersebut. Sebagaimana saya kata, apabila muncul fikiran tersebut dan dia tak berkaitan dengan solat kita dan tak berkaitan dengan kebesaran dan keagungan Allah, tuan-puan kena stop, jangan layan benda tersebut, buang. Dan yang keempat tuan-puan, lalai daripada zikrullah, lalai daripada ingat Allah. Maknanya masa solat dia tersebut dia tak ingat Allah. Padahal solat, kata Allah dalam Al-Quran, aqimis salata li zikri, jadikan solat untuk ingat aku. Kita tak ingat itu, kita ingat yang lain pula. Maka ini tak betul tuan-puan kasih sekalian. Antara asbab kita was-was tuan-puan, iaitu lemah akal, kurang cerdik. Orang yang layan fikiran masa solat tuan-puan itu orang bukan cerdik. Orang yang kurang cerdik. Orang yang cerdik adalah apabila masuk dalam solat, segala fikiran yang tak berkaitan dengan solat dia akan cantas, dia akan buang, dia akan ketepikan. Ini bukan masa you. Kalau awak nak datang nanti dalam meeting, kalau awak nak datang nanti masa saya buat kerja, masa buat kerja dia tak datang tuan-puan. Masa solat tu keluar dia tu. Maka orang yang melayan fikiran yang datang pada waktu solatnya,
itu orang yang lemah akal atau kurang bijak, tuan-tuan. Dan yang keenam apa dia tu? Orang yang was-was ni kurang bergaul dengan ulama dan orang beriman. Ini tanda dia kurang bergaul ni. Sehingga apa? Dia menjadi mangsa kepada syaitan. Ya, apabila tuan-puan duduk dengan ulama, dengan orang beriman tuan-puan, akan tuan-puan dapat kawal. Tuan-puan boleh tiru dia. Nanti tuan-puan orang yang was-was ni tuan-puan kadang-kadang dia suka mengulang-ulang bacaannya. Kadang-kadang mengulang-ulang wuduk dia kan. Jadi tuan-puan orang alim dia akan jangan buat macam tu. Kalau awak dah berwuduk sudah tinggalkan. Solat lagi. Dia akan ingatkanlah. Sebagaimana juga tuan-puan kasih sekalian, was-was ni maknanya dia terlibat dalam perkara-perkara yang tidak sunnah, tuan-puan. Tidak ikut sunnah, dia akan ikut nafsu dia saja, ikut fikiran saja. Akan ikut sunnah, nanti kita akan terpandu untuk melakukan solat yang betul.